Okey, dan okey. Baik, kita lihat iaitu berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini. So kita lihat dulu. Okey, iklim tundra. Okey, bermula dengan iklim tundra. Okey, kita tahu bahawa suhu panas dia, musim panas dia tidak melebihi 10 darjah Celsius. Dan suhu musim sejuk pula di bawah takat beku, iaitu kira-kira negatif 28 darjah Celsius. Okey, negatif Dan jumlah hujan tahunan 250 mm, sikit saja hujannya, dan hujan itu turun dalam bentuk kerpasan, iaitu kerpasan yang salji. Okey, itu tundra. Dan contoh negara di Rusia, iaitu di sebelah utara sana. Ya, itulah dia. Macam mana orang boleh survive kalau negatif 28? Macam mana? Okey, ada pertanyaan. Okey, macam mana orang boleh survive kalau negatif 28? Pernah tak kamu terfikir macam mana orang boleh survive dalam negatif keadaan yang terlalu sejuk? Okey, tak apalah. Kita tengoklah Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia. Okey, iaitu suhu ataupun jumlah hujan yang paling banyak iaitu di Khatulistiwa. Dan kita tahu suhu yang paling sejuk iaitu di kawasan tundra yang boleh mencecah negatif 28 darjah Celsius. Dan kalau kita lihat kat manakah hujan yang paling sedikit? Iklim yang paling sedikit menerima hujan adalah sebanyak kurang daripada 250 mm, iaitu gurun panas. Gurun panas ni dia kurang daripada 250 mm. Kalau tundra dia at least 250 mm lah. Tapi yang ini lagi kurang. Jadi inilah dia tentang iklim dan juga zon-zonnya. Jadi kalau kita lihat rupa-rupanya, kita ingat iklim tundra, Siberia, Laurentia, kemudian Mediterranean, Steppe dan juga China, kemudian ada Khatulistiwa, gurun panas dan juga monsun tropika. Jadi secara umumnya kita bersyukur kerana kita berada di Khatulistiwa. Walaupun kadang-kadang hujan lebat ini boleh membawa kepada banjir, tetapi dia still kita tak perlu pakai baju tebal-tebal, kita tak perlu juga untuk kesukaran, mengalami kesukaran untuk keluar daripada rumah. Senang aja. Itu zon-zon iklim ni. Dan inilah dia. Inilah dia pembahagian zon. Okey. Untuk cikgu terangkan okey. Baik. Kalau kamu tengok betul-betul, okey. Yang atas ni yang atas ini adalah iklim apa ni? Yang atas ini adalah iklim tundra. Ya. Yang atas ini adalah iklim tundra. Sekejap cikgu turunkan ke bawah. So yang atas itu adalah iklim tundra. Okey, tundra atas tu. Kemudian yang di bawah ini iaitu iklim apa? Iklim Siberia ke? Yang atas tu tundra, yang bawah tu adakah Siberia? Iaitu Siberia ke? Confirm je. Kita tengok Siberia iklim. Betul lah tu. Betul lah tu. So Siberia, Laurentia, Steppe. Kalau kita lihat yang atas ni, ini Siberia. Kemudian yang ini adalah iklim Laurentia. Laurentia. Dan juga ini adalah iklim apa ni? Ini adalah iklim Steppe. Begitu. Dan di sini iklim apa ni cikgu? Yang kawasan Turki ni. Ini adalah iklim Mediterranean. Mediterranean yang warna kuning tu. Iklim Mediterranean. Yes. So, kemudian yang di bawah ini adalah iklim China. Dan di sebelah bawah yang putih ni, ini adalah iklim apa?
China, okey, Mediterranean, Steppe, Laurentia, China, dan tengah tu yang warna putih tu apa? Dapat tak? Iklim apa tu? Tak ada jawapan. Iklim pergunungan lah. Kenapa di situ ada iklim pergunungan, cikgu? Baik, iklim pergunungan. Dan kita tak belajar iklim pergunungan ini. Sebab apa? Sebab iklim pergunungan ini memang tak ada orang tinggal. Tak ada orang tinggal. Tak ada orang tinggal. Dan kenapa dikatakan iklim pergunungan? Sebab untuk pengetahuan kamu, kawasan ini, sepanjang kawasan ini banyak gunung-gunung ganang. Iaitu di sinilah terdapatnya Gunung Everest. Gunung Everest semua kat sini. Iklim pergunungan ni. Iklim pergunungan. So memang iklim gunung lah sebenarnya. Iklim gunung. Okay. Jadi dia tidak terpengaruh dengan iklim steppe ataupun iklim China, Laurentia, Mediterranean, bukan. Baik. Kemudian di sebelah bawah, di sebelah Kuwait, Iraq dan juga Iran tu, itu adalah iklim gurun panas. Okay, ini gurun panas. Okay. Dan juga untuk India, Myanmar, Laos dan Thailand, ini adalah iklim monsun tropika. Monsun tropika. Dan yang bawah ini adalah iklim khatulistiwa. Nampak tak? Nampak tak? So, inilah dia, kita kata sebagai pembahagian pembahagian kawasan. Mengikut iklim. Nampak tak? Yang atas tu tundra, yang bawah ini ialah Siberia. Kemudian yang atas ini adalah iklim steppe dan juga ini iklim steppe dan Laurentia. Ini iklim steppe dan Laurentia. Steppe ni besar. Iklim steppe ni besar. Dan di sini ada Laurentia. Melibatkan Korea Utara dan sebagainya. Kemudian di sini ada iklim China. Termasuk Taiwan, iklim China. Dan di sini ada iklim Mediterranean sampai sini. Dan adakah kamu mungkin akan tanya, cikgu, iklim Mediterranean sikit je ke? Sebenarnya luas. Sampai ke sini semua sampai sini. Tapi kita nak tengok dari Asia sahaja. Yang ke atas tu bukan Asia dah. Yang warna putih kat atas tu itu adalah Eropah. Sebab itu kita tak tandakan kat situ. Tahu. Dan di bawah ni adalah iklim gurun panas. Ni gurun panas. Iklim gurun panas. Kemudian yang di bawah ini di India pun semua. Ini adalah iklim monsun tropika. Ini iklim monsun tropika. Termasuk juga kawasan ini. Ini monsun tropika. Dan di bawah ini yang hijau, inilah dia kawasan khatulistiwa. Khatulistiwa. So, itulah dia pembahagian kita kata sebagai pembahagian iklim di Asia. Iaitu kalau kita nak bagi pada zon, kawasan ini adalah kawasan zon sejuk. Yang ini yang cikgu tandakan ni Siberia, dan juga iklim steppe. Siberia dan steppe ini adalah iklim sejuk sederhana. Kemudian steppe, Siberia dan juga Laurentia, sejuk sederhana. Iklim China, China dan juga Mediterranean, iaitu iklim panas sederhana. Kemudian gurun panas, ini gurun panas, monsun tropika dan juga khatulistiwa, itu adalah iklim panas, zon panas. Jadi inilah dia pembahagian dia. Baik. Setakat ini ada soalan tak nak tanya tentang pembahagian zon-zon ini? Zon-zon iklim ni ada nak tanya tak? Ya. Ada nak tanya? Iaitu tentang monsun ni. Ada nak tanya tak?
Jasmine? Ya, Adam? Tak. Tak ada. Okey, yang lain-lain? Tak ada. Korang dah belajar bab ni kan kat sekolah? Tengah belajar. Tengah belajar. Okey, baik, bagus. So, kalau kita lihat, inilah dia contoh-contoh tentang iklim, bermakna pembahagian dia ni satu bab lagi. Oh, okey. Okey, sejuk, sejuk sederhana. Satu bab lagi sebelum ni. Oh, ya ke? Panas sederhana dan juga panas. So, inilah dia kita kata sebagai zon-zon yang dibahagikan zon iklim. Okey. Baik. So ciri-ciri ni kamu kena ingat perbezaan. Bukan ingat semua, tapi sebenarnya ramai yang tanya cikgu, macam mana nak ingat fakta-fakta geografi semua ni kan? Baik. Sebenarnya nak ingat dia, kamu kena tahu bezakan. Ingat macam ni dah bezakan tau. Sejuk, tundra sejuk. Siberia, Laurentia sejuk sederhana. Mediterranean, steppe dan juga China panas sederhana. Kemudian Khatulistiwa, gurun panas, musim tropika, panas. Dah dibahagikan dah tu. Kemudian kalau kamu perhatikan, sejuk dengan sederhana sejuk, memang dia ada suhu-suhu yang negatif. Ya, suhu-suhu negatif. Tapi bila kita tengok, musim panas sederhana, ada juga kawasan yang ada negatif lagi, tetapi dia ada musim panas, dan ada musim sejuk. Dan kalau Khatulistiwa, kalau panas, memang dia tak ada negatif-negatif dah. Semua main 20 ke atas dia punya suhu. Dan hujan paling banyak berada di kawasan zon panas. Itu cara untuk kamu ingat fakta. Iaitu, kamu bahagikan kepada, kamu nampak perbezaan-perbezaan dia. Dan mungkin istilah-istilah seperti kerpasan. Macam tadi kamu tanyakan, kerpasan tu apa cikgu? Kerpasan tu ialah snowflakes. Maknanya debu-debu ais yang berterbangan. Itu dikatakan sebagai snowflakes. So, cikgu harap dengan itu kamu faham bahawa inilah dia perbezaan iklim yang berlaku di kawasan-kawasan di Asia. Kita belajar tentang Asia tahu, bukan kawasan mana-mana. Okey. Baik. So kita tinggal beberapa minit lagi. Kamu nak